Aduhai, dan problem pula. Okey, cikgu minta Alif Zafran tolong beri bacaan doa. Alif? Boleh ke? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Thank you. Okay, so kita mulakan kelas kita hari ini. Kita masih dalam topik bab 4. Tadi rupanya mic cikgu tutup. Okay, kita masih dalam topik bab 4, jadual berkala. So hari ini kita akan belajar topik unsur dalam kumpulan 1. Okay, so last week kamu dah belajar mengenai jadual berkala secara keseluruhan. Jadi masih ingat tak apakah nama lain, nama khas bagi kumpulan 1? Siapa ingat? Apa nama lain bagi kumpulan 1? Tak ada orang ingat ke? Saya ingat juga. Logam alkali. Logam alkali. Ya, logam alkali. Very good. So bagikan contoh-contoh unsur yang ada dalam kumpulan 1. Lithium, natrium, kalium, CS, FR CS. dan CS tu apa? Ya, Ego. CS tu cesium. Cesium, okay. Rubidium, francium, okay. Very good. Okay, thank you. So itu adalah unsur-unsur kumpulan 1. So hari ini kita akan berkenalan yang berlanjut, iaitu kita nak belajar tentang sifat fizik dan sifat kimia unsur-unsur tersebut. Jadi cikgu dah bagi tugas kepada Idlan untuk buat presentation. Boleh Idlan? Mulakan. Boleh je. So Idlan boleh share screen, present screen ya. Idlan dan Alif. Alif ada tak? Dah masuk belum? Ada. Alif Zafran. Siapa yang present ni? Alif ke Idlan? Saya juga. Okay, yang lain pay attention ya. Ni cikgu kita hari ni. Dah boleh mula Igu Dah. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada kawan-kawan serta guru-guru. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk subtopik 4.4 iaitu unsur di dalam kumpulan 1. Okey. Kenapa tak buat slideshow? Hilang pula. Idlan problem Dah okey lah. Okey dah. Dah boleh start. Okey. Seperti kita tahu, sebenarnya terdapat 18 kumpulan di dalam jadual berkala. So hari ini akan membincangkan tentang unsur kimia di dalam kumpulan 1. Unsur kimia di dalam kumpulan 1 ni terdapat 6 unsur iaitu lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. Okey, seterusnya contoh kegunaan unsur kimia ni hanya 3 unsur yang terlibat iaitu lithium, natrium dan kalium. Okey, korang tahu tak bateri tu kan dia dibuat daripada apa? Korang mesti tak tahu kan? Okey, so dekat sini dia cakap bateri tu diperbuat daripada lithium. So sebagai contoh, bateri handphone dibuat daripada lithium, bateri AA, bateri AAA dan sebagainya. Bateri lah, okey. Iaitu cycling. Okey, seterusnya natrium ni dia digunakan untuk membuat lampu wap natrium. Okey, sebagai contoh, lampu wap natrium ni adalah lampu dekat tepi jalan, lampu-lampu dekat taman-taman dan sebagainya lah. Okay. Seterusnya adalah baja kalium nitrate pula mengandungi unsur kalium. Okey.
Sifat fizik bagi kumpulan satu ni, yang unsur 66 tadi tu kan, dia semuanya merupakan pepejal logam yang sangat lembut. Okey, seterusnya dia mempunyai permukaan kelabu yang sangat berkilat hanya pada suhu bilik sahaja. So kalau dia dibawa ukuran oleh suhu lain, dia akan bertukar warna. Okey, seterusnya dia mempunyai ketepatan yang sangat rendah berbanding dengan unsur-unsur di dalam kumpulan lain. Dan unsur di dalam kumpulan satu ni, dia boleh terapung di atas air kerana ketepatan dia sangat rendah. Okay. Seterusnya perubahan fizik apabila menuruni kumpulan. Okay, setakat ni korang boleh follow Boleh. Alright, cun. Okay. Apabila menuruni kumpulan satu, jadi atom unsur ni semakin meningkat seperti yang ditunjukkan dalam kumpulan satu. Unsur kumpulan satu ni mempunyai takat lebur dan takat didih yang sangat rendah jika dibandingkan dengan logam lain. Sebagai contoh, ferrum yang mempunyai takat lebur pada 1540 darjah Celsius dan takat didih pada 2760 darjah Celsius. Okey, unsur kumpulan satu ni korang boleh tengok dekat dalam jadual tu, takat lebur bagi litium hanyalah pada 180 darjah Celsius saja. Sangat jauh jika nak dibandingkan dengan ferrum, iaitu takat lebur dia pada 1540 darjah Celsius. Takat didih pula pada 1342 darjah Celsius dan ferrum pada 2760 darjah Celsius. Sangat jauh lah kalau nak dibandingkan. Okay, soalnya korang boleh lihat lah bagi natrium 98, kalium 64 dan takat didih ni 880 dan 760. Alright. Okay, seterusnya sifat kimia unsur di dalam kumpulan satu. Okay, unsur di dalam kumpulan satu ni, dia hanya mempunyai satu elektron sahaja di dalam petala valens. Dan dalam tindak balas kimia ini, atom dia cenderung pada untuk menderma dan membentuk ion positif satu. Okay. Okay, seterusnya tindak balas unsur satu dengan air. Logam alkali ni dia bertindak balas dengan air untuk menghasilkan larutan alkali dan membebaskan gas hidrogen. Okay, korang boleh lihat dekat dalam situ kan, 2 litium tambah dengan 2 H2O akan membentuk 2 litium OH tambah dengan hidrogen 2. Okay, korang boleh lihat kat situ. Okay, larutan alkali yang terhasil ni adalah larutan hidrooksida logam. Itu tindak balas bagi kumpulan satu ni dengan air lah. Dia akan membentuk yang tadi tu, dia akan membentuk larutan hidroksida logam. Okay, seterusnya akan bertindak balas dengan oksigen. Apabila logam alkali terbakar di dalam gas oksigen, oksida logam ni dia akan terbentuk tau. Macam korang boleh lihat unsur-unsur kat situ lah. Dia punya 4 litium tambah dengan oksigen akan membentuk 2 Li oksigen. Okay. Seterusnya adalah tindak balas dengan gas klorin. Apabila logam alkali terbakar dalam gas klorin, ia akan menghasilkan nyalaan untuk membentuk satu pepejal ion berwarna putih. Itu dikenali sebagai klorida logam. Okay, korang boleh lihat di situ dia punya ni. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada perubahan kereaktifan unsur menuruni kumpulan satu. Maafkan saya. Okey. Kereaktifan logam alkali di dalam kumpulan satu dikaitkan dengan kecenderungan atom menerima elektron valens. Okey, korang boleh lihat dekat dalam jadual tu, mula-mula dia hanya ada 2 petala. Kemudian dia ada 3 petala. Dan kalium pula ada 4 petala. So dia cenderung untuk menderma dia punya elektron valens. Okey. Kemudian bilangan petala yang berisi elektron ni apabila dia menuruni kumpulan tu, dia akan bertambah. Hal ini dia akan menyebabkan pertambahan saiz atom tu sendirilah. Kalau dah bertambah, mestilah saiz atom tu besar, makin lama makin besar kan. Okey, seterusnya kedudukan elektron valens ni semakin lama semakin jauh daripada nukleus. Semakin lama dia semakin jauh daripada nukleus atom ni. Sebab dia dah bertambah kan, semestilah dia punya elektron valens ni semakin lama semakin jauh.
Okey. Seterusnya, makin lama dia punya daya tarikan nukleus ni terhadap valence tu semakin lama semakin lemah. So ini menyebabkan yang yang elektron tu semakin lama semakin mudah untuk didermakan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada langkah-langkah keselamatan untuk mengendalikan unsur kumpulan 1. Okey, unsur dalam kumpulan 1 ni dia merupakan bahaya jugalah. So ini adalah langkah-langkah keselamatan dia. Yang pertama, gunakan sepasang forceps untuk menangani logam alkali. Yang kedua, gunakan sekeping kecil logam alkali sahaja. Yang ketiga, simpan logam alkali dalam minyak parafin setiap masa. So kesimpulan dia, korang jangan guna tangan. Itu je, sebab bahaya kan, mengandungi unsur-unsur kimia yang boleh menghakis, boleh terbakar. So sebab itulah wujudnya langkah-langkah keselamatan ni. Okey, seterusnya tamat. Okey, sekian, terima kasih. Buka mic Cikgu. Cikgu buka mic. Ramai. Okey. Terima kasih Idlan dengan Alif. Okey, presentation PowerPoint slide menarik. Okey. Dan cikgu nak tambah sikit-sikit lah ya. Dan sekejap lagi kita akan lihat video untuk semua tindak balas. Ketiga-tiga tindak balas. Sekejap ya cikgu present. Safwan dah terkeluar. Okey, cikgu nak sentuh yang ini tadi. Bahagian sifat fizik, sifat fizik secara umum dan kumpulan. Cikgu nak sentuh ini saja. Takat lebur, takat didih tadi. Apabila memenuhi kumpulan, takat lebur dan takat didihnya berkurang. Okey, dari atas ke bawah ini. Takat lebur, takat didih berkurang. Mengapa takat lebur dan takat didih semakin berkurang walaupun saiz atom bertambah? Kerana ikatan logam semakin lemah. Okey, jadi sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasi ikatan logam tersebut. Alright, nanti ikatan logam kita akan belajar lebih lanjut dalam bab 5 iaitu bab ikatan kimia. Okey, dan untuk sifat kimia, kita tadi Alif dah sentuh semua atom kumpulan 1 mempunyai satu elektron valence. Maka atom itu perlu melepaskan satu elektron valence tersebut dan membentuk ion bercas positif 1. Kamu perlu tahu mengapa atom tersebut perlu lepas satu elektron? Kenapa? Suka-suka hati dia ke nak lepas? Mesti ada tujuan kan? Mengapa? Siapa tahu? Okay, contohnya atom lithium. Natrium lah. Natrium. Sesuai elektron atom natrium adalah 281. So atom natrium perlu melepaskan satu elektron valence ni. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, itu tujuan dia. Jadi semua atom-atom dia mesti nak capai susunan elektron oktet yang stabil. Bagaimana caranya? Sama ada atom itu melepaskan elektron, menerima elektron atau menerima elektron. Jadi last week cikgu dah ajar semua atom logam mesti lepas elektron. Ingat ya, cikgu tunjuk tangan kiri ke tangan kanan untuk logam? Tangan kiri kan? Kumpulan 1, 2 dan 1, 2 hingga 13. Okey, tangan kanan. Jadi ingat Spiderman nak lepaskan web dia. Okey, so semua atom logam mesti lepaskan elektron. Alright? Jadi apabila menjadi ion, kamu lihat sini bilangan proton dalam atom adalah 11. Bilangan elektron dalam atom pun 11. Okey, jadi positif 11 ini untuk proton sebab elektron bercas positif 11. Cas elektron pun negatif 11. So jumlahnya adalah sifar sebab itu atom neutral, tiada cas. Tetapi apabila atom itu melepaskan elektron, bilangan elektron telah berkurang 1 dah jadi 10. Maka proton masih kekal kerana apa? Proton duduk dalam nukleus. Dia tak boleh pergi mana-mana. Jadi cas masih positif 11. Okay, untuk negatif dah kurang 1, tinggal negatif 10. So ada lebih berapa proton? Lebih 1 proton, positif 1. Sebab itu dia jadi cas sebenarnya. Sebab itu jadi cas, ionnya bercas positif 1. Alright? Okey, tu satu lagi nak tambah, semua unsur kumpulan 1 mempunyai sifat kimia yang sama. Okay, ini pun kita dah bincangkan last week. Kenapa? Kerana
Semua atom mempunyai bilangan elektron valence yang sama. Okey, kalau kurang satulah mempunyai satu elektron valence. Ada soalan nak tanya apa-apa? Cikgu hanya tambah apa yang Alif terangkan tadi lah ya. Okey, dan hari ni sebenarnya kita nak lihat kepada eksperimen 4.1. Okay, jadi semua orang boleh buka buku teks, buka surat 88. Okey, so bila cikgu tandakan eksperimen wajib tu, apa maksud eksperimen wajib? Sepatutnya kita buatlah kan. Okey, ini adalah secara demonstrasi guru. Cikgu akan patutnya tunjuk dekat awak. Tapi oleh kerana kita online, jadi cikgu tunjuk juga dekat awak melalui video. Okey, apa maksud eksperimen wajib ni? Kamu perlu buat laporan. Okey, kena tulis laporan untuk eksperimen 4.1. Okey, selain tulis laporan, kamu juga kena tulis jawapan, perbincangan dan data semua dalam buku nota eksperimen. Ingat tak buku nota eksperimen kita? Buku tulis tu? Ada bawa balik tak? Ada. Ada. Nanti itu sebagai homework lah ya. So ini kita lihat dulu, tujuan eksperimen adalah untuk mengkaji sifat kimia unsur kumpulan 1. Okey, dalam bentuk pernyataan masalah, ayat tujuan dalam bentuk ayat penyata, pernyataan masalah dalam bentuk ayat tanya. Jadi masukkan sahaja kata tanya dan mesti ada tanda soal. So sifat kimia ini kita rujuk kepada tindak balas dengan air, oksigen dan klorin. Jadi pernyataan masalahnya, apakah sifat kimia unsur kumpulan 1 apabila bertindak balas dengan air, oksigen dan klorin, ataupun boleh guna bentuk ayat lain. Bagaimanakah tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air, oksigen dan klorin? Okey, pun boleh. Okay, bahan-bahan yang digunakan, of course lah kita guna hanya 3. Okey, nak sentuh tadi, kenapa logam-logam kumpulan 1 mesti simpan dalam minyak parafin? Kerana logam-logam kumpulan 1 sangat reaktif. Okey, sangat reaktif maksudnya dia boleh bertindak balas dengan wap air, dengan udara, okey, dalam oksigen dalam udara, air ada dalam udara. Okey, sebab tu kita perlu simpan dalam minyak parafin untuk logam kumpulan 1 kerana dia bersifat dia sangat reaktif. Alright. Okay, dalam makmal hanya ada 3 sahaja ya, lithium, natrium dan kalium. Okay, so kita perlukan juga air suling, kertas turas, kertas limas merah, gas oksigen dan gas klorin. Keradas adalah fosep, jubin putih, besen, pisau, sudu balang gas dan penutup, silinder penyukat serta penunuh bansen. Okay, so ada 3 tindak balas di sini. A, tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air, kemudian tindak balas dengan oksigen dan tindak balas dengan klorin. Alright. So yang dimanipulasi oleh kerana ada 3 logam. So yang dimanipulasi yang kita ubah-ubahlah jenis logam alkali, ataupun kamu boleh juga tulis lithium, natrium, kalium. Okey? Pun boleh tulis macam ni. Apa yang kita ubah-ubah dalam eksperimen. Okey, pemboleh ubah bergerak balas adalah apa yang kita rekodkan dalam eksperimen kita. Yang dari sekarang kita tak boleh nak rekod isi padu ke apa, kita rekodkan pemerhatian. Apa yang kita nak tengok? Kita nak lihat dia punya kereaktifan logam alkali dengan air. Boleh? Okey, kalau dengan air ni sebab dia nak balas dengan air. Kalau tak balas dengan oksigen, kita ubahlah kat sini dengan oksigen. Okey, yang dimalahkan adalah saiz logam alkali. Maka daripada pemboleh ubah, kita dapatlah hipotesis. Hipotesis mesti melibatkan pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. So manipulasi kita tulis apabila menuruni kumpulan 1, okay, tindak balas antara logam alkali dengan air semakin reaktif. Tadi pun Alif telah terangkan menuruni kumpulan 1, kereaktifan unsur semakin bertambah. Okay? Cikgu nak tekankan di sini, pelajar selalu juga jawab terbalik. Dia kata kereaktifan logam alkali dengan air semakin reaktif apabila menuruni kumpulan 1. Okey, hipotesis itu salah kerana pemboleh ubahnya terbalik. Okey, jadi pemboleh ubah mesti dimanipulasikan di depan, barulah pemboleh ubah bergerak balas di belakang. Okey ya. Kalau tak nak guna perkataan logam alkali, kita boleh ganti dengan perkataan apa? Tindak balas antara unsur kumpulan 1 dengan air semakin reaktif pun boleh. Cuma kalau guna perkataan logam, mesti logam alkali. Tak boleh logam sahaja. Kalau kamu tulis tindak balas antara logam dengan air, salah itu. Tak dapat markah ya. Okay, dan dalam laporan nanti tuliskan juga langkah berjaga-jaga, iaitu berhati-hati semasa memasukkan logam alkali ke dalam air, hanya sedikit kuantiti yang diperlukan. Okay,
Itu safety precaution tadi Ali pernah terangkan guna dalam saiz yang kecil. Okey. So ini pun sama, yang lain ni nanti prosedur dan yang untuk bilansi kamu boleh baca dalam buku teks ya. Okey, kita lihat video dulu. So cikgu akan tunjukkan tindak balas lithium dengan air. Boleh ya? Sekejap ya, cikgu mainkan video. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan tengok eksperimen tindak balas lithium Dengar tak? dengan air. Okey, itu saya masukkan air ke dalam bekas. Dengar. Sebelum lithium berada di dalam botol reagen yang berisi minyak parafin. Okey. Lepas tu kita kena keluarkanlah lithium itu daripada botol reagen itu menggunakan forceps. Tak boleh guna tangan. So kita letak atas kertas kuras. Okey, lepas tu kita kena keringkanlah minyak pada lithium itu dan juga kita kena potong lithium itu kepada saiz yang lebih kecil. Okey, kalau tengok di sini senang sahaja kita boleh potong satu logam dengan menggunakan pisau. So kalau kita bandingkan logam lain dengan logam lithium ini, kalau contoh besi kita tak boleh potong dengan pisau kan, tetapi logam lithium atau mana-mana kumpulan satu boleh dipotong dengan menggunakan pisau sahaja. So menunjukkan bahawa logam ini adalah logam yang lembut. Dan dia berkilat ya, kalau nampak tadi warna kelabu berkilat. Okey, yang sekarang ni baru kita buang lapisan minyak parafin di atas permukaan lithium itu. Okey, sebab kita nak masukkan dalam air, so kalau ada minyak nanti tak nampak sangatlah reaction dia, tindak balas itu. Okey, so sekarang kita masukkan ke dalam bika berisi air. Sepatutnya dibuat di dalam besin ya, tapi sebab saya nak trapkan gas itu, sebab itu saya guna bika. Okey, so sebenarnya ini tak ada dalam prosedur untuk eksperimen ini. Tapi sebab saya nak buktikan bahawa ada gas yang terbebas, so saya nak perangkapkan gas itu. So saya guna balang gas. Okey, so pada ketika ini kita boleh tengok lithium itu bergerak perlahan sahaja di atas permukaan air. Kita boleh imagine logam adalah something yang berat kan, tetapi bagi logam kumpulan satu dia agak ringan, so dia boleh terapung di atas permukaan air. So ini nampak lithium tu bergerak-gerak. Tu saya letak jari tu, mungkin boleh tengok kat situ dia sedang bergerak-gerak di atas permukaan air. Okey, pada ketika ini kita sediakan Bunsen burner lah, penuh Bunsen. Supaya nanti gas yang terbebas tu kita boleh uji dengan sebenarnya kayu uji menyala, tapi paling senang guna penuh Bunsen terus lah. Okey. Okey, kalau dengar tadi ada bunyi pop lah ya. Okey, sekarang kita uji dengan kertas litmus merah. So kita just rendam kertas litmus merah itu dan kertas litmus ini bertukar menjadi biru. So bermaksud larutan beralkalilah terhasil. So kita boleh uji dua. Satu kita guna kertas litmus kertas litmus merah tadi, dan yang ini kita guna phenolphthalein. Okey, kalau kita tengok tadi larutan tidak berwarna phenolphthalein itu telah bertukar menjadi merah jambu. So mengesahkan larutan yang terhasil ini adalah larutan beralkali. So boleh uji dua cara, iaitu sama ada guna kertas litmus merah ataupun guna larutan phenolphthalein. Sekian, terima kasih. Okey, so nanti pemerhatian tu kamu rekodkan dalam jadual keputusan ya untuk buat laporan, okey? Okay, sekarang kita lihat tindak balas yang berlaku di sini. Secara umum, tadi Alif telah present apabila logam alkali bertindak balas dengan air. Okay, menghasilkan larutan alkali dan gas hidrogen seperti mana yang kamu lihat tadi. Larutan alkali dibuktikan dengan kita letakkan kertas litmus dia merah bertukar menjadi biru. Okey, dan gas hidrogen cikgu sudah buktikan ada apabila kita kutip gas dalam balang gas tadi, kemudian kita letak patutnya letakkan kayu uji menyala bunyi pop, sound terhasil. Okey, bunyi pop terhasil. Okey, dan persamaan kimia adalah logam alkali kita tadi adalah lithium, so simbolnya adalah Li, tindak balas dengan H2O. Okay, menghasilkan larutan alkali. Apabila sebut larutan alkali, dalam larutan alkali mesti ada ion hidroksida. Okay, so sekarang kita gabungkan dengan ion lithium. So kita akan dapat lithium hidroksida. Itu adalah nama larutan alkali kita dan gas hidrogen.
H2. Okey, dan untuk seimbangkan, persamaan ni belum seimbang. Kamu lihat sebelah kanan, bilangan atom hidrogen ada 3. 1 tambah 2, 3. Okey, cikgu dah bagi tahu masa kita belajar persamaan kimia dulu. Kalau bilangan 3, jadikan 4. So, hidrogen yang dalam LiOH ni ada 1, kita jadikan 2, 1 darab 2. So, jumlah keseluruhan hidrogen dah jadi 4. Maka dekat depan pun kita jadikan hidrogen ni 4, 2 darab 2. 4H juga. Okay, so lihat di belakang bila kamu letak perkali di depan, automatically dengan atom belakang ni berubah. So Li dah jadi 2, jadi Li kat depan pun 1 darab 2, 2. O dah jadi 2, O di sini pun 2. Maka persamaan ini telah seimbang. Okay kelas, ada nak tanya apa-apa untuk tidak boleh litium dengan air? Kita lihat satu-satu sebab nak tengok kan kereaktifannya macam mana perubahan kereaktifan. So cikgu teruskan dengan tindak balas natrium dengan air. Ya. Kamu lihat sekali kereaktifannya ya, macam mana. Dan mungkin ada nyalaan. Tengok tindak balas antara natrium dengan air. Okay, so perkara pertama kita buat adalah keluarkan logam natrium tu daripada botol reagen yang ada berisi minyak harapi menggunakan koset. Okay. Semua logam kumpulan 1 akan berada dalam botol reagen yang berisi minyak harapi. Okay. Ini natrium yang sangat besar, so saya perlu potong kepada saiz yang lebih kecil. So next step, langkah kedua adalah potong natrium ini menggunakan pisau kepada saiz yang lebih kecil. Okay, so kalau tengok kat sini, sangat mudah nak potong logam natrium ini menggunakan pisau. So bermaksud inferensinya adalah natrium ini ialah logam yang lembut. Ya, so dia you potong tu sebenarnya rasa macam potong kan tak maju butter. Okay, so now kita tengok dari segi permukaannya adalah pekerja kelabu berkilat ya. Sebab tu dia kata kelabu sebenarnya dan dia berkilat. Okay, selepas itu kita akan masukkan ke dalam 1 liter berisi air natrium dahulu. Okay, so masa rekod kamu perhatikan, apa yang kita perhatikan adalah natrium ini bergerak laju dalam air berbanding lithium hari itu dan nyalaannya warna kuning. Okay, so lihat student, dia punya kereaktifan lebih reaktif berbanding dengan lithium. Okay, so sodium atau natrium lebih reaktif berbanding lithium dan menghasilkan penyalaan warna kuning. Ya, so cikgu akan nanti untuk buat laporan rujuk semula video ni dan cikgu masukkan dalam grup ya untuk ambil pemerhatian. So lagi sekali kita akan tulis persamaan kimia yang terlibat. Logam alkali adalah natrium, simbolnya Na, kemudian bertindak balas dengan air. Okey, apakah larutan alkali yang terhasil? Siapa boleh bagi? Ada ion hidroksida, gabungkan, dia akan combine dengan Na+. So kita dapat apa kat sini? Formula kimianya? NaOH. NaOH. Apa nama larutan ni? NaOH, apa nama dia? Natrium hidroksida. Okey. Ataupun tadi Afif kan sebut secara umum hidroksida logam kan? Okey, itu nama umum dia. So kita seimbangkan macam biasa tadi, sama saja. Dijadikan sini 2, so depan ni pun 2, 4, 2. Alright. Ada soalan tak kelas? Tak ada ke? Okey, apa maksud sifat kimia sama? Sifat kimia sama maksudnya tindak balas antara logam alkali dan air menghasilkan hasil yang sama. Semuanya menghasilkan larutan alkali dan gas hidrogen. Itu maksud mempunyai sifat kimia yang sama, tetapi kereaktifan yang berbeza. Okey? Last kita lihat untuk kalium. Kamu rasa natrium pun telah menghasilkan nyalaan, kalium macam mana? Kalium pastilah lebih reaktif. Okey, yang ini video ni cepat sikit ya. Sebab tindak balas ni cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan tengok tindak balas antara kalium dengan air. Kalium dimasukkan dalam 1 liter berisi air. Kita tengok pada nyalaan kalium itu iaitu berwarna ungu ya sebenarnya. Itu yang betul. Saya dah tadi dah video ni.
Okey, so macam tu lah kalium paling reaktif. Sekian, terima kasih. So inference dia beritahu tadi kalium paling reaktif berbanding lithium dan natrium. Okey, antara tiga-tiga logam ini kalium paling reaktif tunjukkan apabila menuruni kumpulan 1 kereaktifan unsur kumpulan 1 semakin bertambah. So kalau kita tulis cawan kimia untuk kalium K bertindak balas dengan H2O. So dapat apa? Letak kalinya. Apa formula yang kita dapat? Mesti ada hidroksida, kamu combine dengan ion kalium. So kita akan dapat KOH. Ini adalah kalium hidroksida. So bila nak masuk topik acid base nanti kamu akan sentiasa jumpa kali yang popular ni, kalium hidroksida dan natrium hidroksida. Okey, kalau kamu lihat persamaan tadi secara am cikgu boleh tulis sebagai X. X adalah unsur kumpulan 1 bertindak balas dengan air, okay, menghasilkan hidroksida logam XOH dan gas hidrogen. So nombor simbangkan sini perkalinya 2, 2, 2. Jadi apa dia X? X ini kamu boleh gantikan dengan apa-apa simbol unsur kumpulan 1. Okey, ini secara am. Okey, so kamu perlu ingat, tak perlu hafal persamaan kimia yang ni. Okey, hafal, ingat apa? Ingat tindak balas yang secara umum ini. Okey, bila logam akan dengan air dapat apa? Ini adalah kemahiran menulis formula kimia. Jadi formula ion tu lagi sekali cikgu akan mesti hafal ya. Okay, kita pergi kepada tindak balas seterusnya iaitu oksigen dengan kumpulan 1. Benda start lah. Okay, ini pula tindak balas logam alkali dengan oksigen. Untuk eksperimen 4.1B. Alright, lihat video dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan tengok tindak balas unsur kumpulan 1 dengan oksigen dalam eksperimen ya. Okey, yang ini adalah behind the scene untuk mengumpulkan gas oksigen. Okey, yang dibawa oleh pembantu makmal ini adalah tong gas oksigen itu sendiri. Okey, kita tak isi direct ya ke dalam balang gas, kita kena guna kaedah sesaran air untuk fill up balang gas itu dengan gas oksigen. So kita ada guna tungku balang gas, okay, lepas tu pipe tu masuk bawah tu. Okay, sekarang ni sebenarnya kita dah ada bubbles of gas oksigen. So pembantu makmal isikan balang gas tu dengan air dulu, lepas tu kita masukkan gas oksigen. So gas itu akan menolak air ke bawah, so that's why dia dipanggil sesaran air. Okay, dan fill up lah balang gas itu. So balang gas ni once saya isi dengan gas oksigen kena quickly tutup dengan tertutup lah. So saya isikan dengan 3 balang gas sebab kita nak buat untuk 3 logam iaitu lithium, natrium dan juga kalium. Okay. Kita mulakan tindak balas dengan lithium. So tu keluarkan lithium daripada botol reagent yang berisi minyak parafin, guna faucet tak boleh guna tangan. Okay, lepas tu kita keringkanlah minyak pada permukaan lithium tu. Lithium berada dalam mana-mana unsur kumpulan 1 berada dalam minyak parafin sebab tak nak ada tindak balas dengan uap air dan juga udara, sebab tu dia perlu dalam minyak parafin. Okay, so now kita kena potong lithium kepada saiz yang lebih kecil. Lithium ni lebih keras berbanding dengan logam-logam di bawahnya. Okay. Okay, tapi kita nampaklah juga senang je nak potong dengan pisau. Kalau kita banding dengan logam lain, kita tak boleh potong dengan pisau. Okay, so lithium ini adalah satu logam lembut. Okay, kemudian kita kena letakkan lithium pada sudu balang gas. Okay, sudu balang gas ni kecil saja. Okay, kemudian kita akan panaskan lithium ini. Okay, dan kita kena perhatikanlah warna nyalaan lithium. Panaskan sehingga terbakar. Okay.
Okey, nanti ikutkan pemerhatiannya lah, ini warna nyalaan sekali. Okey, bila lithium tu dah mula terbakar, kita akan masukkan ke dalam balang gas berisi oksigen tadi lah. Okey. So kita nampak nyalaan tu kat situ. Sangat kuat kan nyalaan dia. Nyalaan lithium sebenarnya berwarna merah. Tadi ni warna merah. Perasan lah. Okey, lepas tu dah sejuk sikit, kita akan nampak ada pepejal putih sebenarnya. Sebelum dimasukkan air tu. Sekarang kita masukkan air ke dalam balang gas sebab kita nak uji larutan yang terhasil itu dengan 3 ujian, iaitu yang pertama kertas limas merah, yang kedua penunjuk phenolphthalein, yang ketiga adalah penunjuk semesta. Okey, kat sini sebenarnya kita nampak pepejal putih terbentuk. Yang dekat lithium kita nampak paling obvious lah. Nanti dekat natrium dengan kalium kita tak nampak sangat. Mungkin sebab natrium dan kalium tu agak lama dah. Okey, so sekarang kita akan celupkan kertas limas merah ke dalam larutan yang terhasil itu. Immediately tukar berwarna biru lah. Okey, so maksudnya kita tahu larutan yang terhasil itu bersifat alkali ataupun base. Okey, yang kedua kita uji dengan phenolphthalein. Kita masukkan 3 titis, 5 titis, tak kisah asalkan you bagi tahu berapa titis yang you nak masukkan phenolphthalein itu. Okey, phenolphthalein itu bertukar daripada tidak berwarna menjadi merah jambu. So again the same inference, larutan yang bersifat alkali atau base terbentuk. Last kali kita uji dengan penunjuk semesta. Asal penunjuk semesta adalah berwarna hijau. Okey, sebenarnya 3 hingga 5 titis lah, tapi saya tak ada ukur. Okey, kemudian kita buat tindak balas oksigen dengan natrium. So again sama sahaja method dia, sama sahaja cara dia. Keluarkan natrium daripada botol reagen yang berisi minyak parafin. Cuma natrium saya ni semuanya besar-besar, jadi memang kena potong kecil lah. Kalau masukkan sebesar-besar itu, mungkin akan ada letupan yang sangat besar. So bahayalah. That's why eksperimen ini demonstrasi sahaja dibuat oleh guru. Okay, so pada ketika ini saya nak potong natrium kepada saiz yang lebih kecil. Nampak macam natrium ni warna putih kan? Tapi tak sebenarnya dia berwarna kelabu. Natrium atau mana-mana unsur kumpulan 1 sebenarnya adalah logam berwarna kelabu yang berkilat dan mudah dipotong. So dia adalah logam yang lembut, bukan macam besi. Besi kita tak boleh potong dengan pisau. Okey, sebenarnya kita kena keringkan natrium tu dengan kertas turas tu, tapi tak ditunjukkan lah. Tapi saya dah keringkan sebenarnya, dah di crop video tu. Okey. Okey, so jadinya sekarang kita akan letakkan natrium itu pada sudu balang gas. Okey. Lepas tu kita akan panaskan natrium exactly macam lithium tadi. Panaskan natrium sehingga terbakar. Lepas dah terbakar, baru kita masukkan ke dalam balang gas yang berisi gas oksigen tu lah. Okay. Kalau tengok ni nanti, tindak balas ni seolah-olah macam lithium yang lebih reaktif. Tapi bukan actually natrium yang lebih reaktif. And then kalau kita compare dengan kalium, kalium paling reaktif. Tapi dari segi eksperimen ni sekejap lagi, you akan tengok seolah-olah kalium tu macam not so reaktif. Tapi tak mungkin sebab natrium yang ada dalam makmal saya ni dah lama. Kalium pun sama. Yang baru sikit is actually lithium. Okay. So ini natrium dah terbakar. Okay. Now nampak nyalaan dia warna kuning. Okay. Okay, selepas dah terbakar ni, kita dah nampak nyalaan kuning ni, kita biarkan dia sejuk sekejap, akan terbentuk sebenarnya pepejal berwarna putih. Tapi tak nampak sangat dalam video ni, kita cuma nampak macam gas je warna putih. Sebenarnya pada sudu balang gas tu ada pepejal berwarna putih. So now saya masukkan air suling sebab pepejal warna putih tu kita nak tindak balaskan dengan air, kita nak tahu apa hasilnya. So now celup pula dengan kertas limas merah ke dalam larutan itu. Okay, nampak kertas limas merah tu dah tukar jadi biru.
Okay, the second test seperti tadi kita uji dengan penunjuk phenolphthalein. Kita letaklah 5 titis ke 3 titis ke dalam hasil ni. Okay, asal penunjuk phenolphthalein adalah tidak berwarna selepas masuk dalam larutan tu dia tukar jadi merah jambu. So menunjukkan hasil tu adalah bersifat alkali ataupun base. Okay, now saya guna pula penunjuk semesta. Okay, penunjuk semesta ni asal warna hijau, kita masukkan dalam larutan tu akan menyebabkan penunjuk semesta bertukar menjadi ungu lah. So itu alkali. Okay, seterusnya kita akan guna kalium. Tadi dah terbabas tu. Kalium sama jugalah, keluarkan kalium daripada botol reagent yang ada minyak parafin di dalamnya. Guna forceps, letak atas kertas turas. Kita akan keringkan minyak parafin pada kalium itu. Lepas tu kita akan potong kepada saiz yang kecil. Ni sangat kecil lah sebenarnya. Saya sepatutnya mandarkan saiz. Tapi bila kalium ni kita takut reaction dia terlalu vigorous, terlalu cergas. So saya buat sebenarnya sangat kecil saiz kalium tu. Saya potong kepada saiz yang sangat kecil. Dan sebenarnya unsur-unsur kumpulan 1 ni apabila dari lithium pergi kepada natrium kepada kalium, semakin mudah nak potong logam itu. Maksudnya semakin lembutlah logam tu bila mana lebih kumpulan. Now kita akan letak kalium itu pada sudu barang gas. Okay. Okay, sama juga seperti tadi. Once kita dah letak logam unsur kumpulan 1 ini ke atas sudu barang gas, yang ini adalah kalium. Kita akan panaskanlah kalium ni dengan menggunakan peluru Bunsen. So kita kena perhatikanlah warna nyalaan tu. Kat sini tak nampak sangat. Once dia masuk balang gas lagi, you akan nampak warna dia. Okay. So bila dah terbakar, baru kita masuk ada yang dah terbakar. Kita masukkan dalam balang gas berisi oksigen. Okay, kat situ tadi kita nampak nyalaan tu berwarna ungu sebenarnya. You can go back. Boleh rewind lah untuk tengok warna dia. Okay, kat sini saya masukkan air suling ke dalam balang gas tu. Sebenarnya saya sepatutnya goncang balang gas. Ketiga-tiga balang gas sebenarnya perlu digoncang bila nak masukkan air tu. Dan ini kita akan nampaklah larutan yang terkasih tu memang beralkali. Yang ini masih tak obvious sangat kan. Tapi warna merah kertas emas tu tetap bertukar menjadi biru, cuma slide sahaja. Okay, yang ini kita masukkan 3 titis phenolphthalein. So phenolphthalein daripada tak berwarna tukar jadi merah jambu. So kita tahulah larutan itu adalah beralkali ataupun base. Lepas tu yang terakhir kita gunakan penunjuk semesta, kita masukkan 3 titis juga. Cuma saya tak sukat ni. Saya tuang macam tu. Should not be lah sebenarnya kena sukat. Lepas tu daripada warna hijau tukar jadi warna ungu. Okey, saya masukkan keputusan ni. Saya tak tahu nampak ke tak. Tak apa, nanti masa saya buat penerangan untuk eksperimen ni yang saya tulis dekat OneNote tu, saya akan terangkan sekali lagi lah berkaitan dengan keputusan ni nak bagi nampak kan. Okay, so itu sahaja 3 eksperimen logam kumpulan 1 dengan gas oksigen. Sekian, terima kasih. Okey kelas, okey ke tengok video? Okey. Okey, kita bincangkan ya. Sebenarnya kat situ ada 2 tindak balas. Yang mula-mula tadi adalah logam alkali bertindak balas dengan oksigen. Dia mesti menghasilkan oksida logam atau logam oksida. Okey, logam oksida ini adalah merupakan pepejal berwarna putih. Alright, so mostly kebanyakan logam oksida adalah pepejal putih. Alright, so sekarang contoh samaan kimia, kita ambil natrium. Okay, contohnya natrium apabila bertindak balas dengan oksigen, so kita akan dapat logam oksida. So oksida adalah O2 minus. Okay, kamu gabungkan dengan ion natrium Na+. Jadi apa kita dapat di sini formula kimianya? Kita akan dapat nama dia adalah natrium oksida. Okay, siapa boleh bagi cikgu formula kimia natrium oksida? Silakan Jasmine. Dapat apa? Ingat lagi ke dah lupa ni? Na2O. Okay, very good. Na2O. Okay, itu adalah formula kimia bagi natrium oksida. Okay, dan kita tengok mesti seimbang. Dengan atom apa yang tak sama?
Yang kita nampak bilangan atom oksigen dulu ya. Bila depan ada 2, belakang ada 1, so jadikan 2, 1 darab 2. Okay, automatically natrium dah jadi 4, 2 darab 2, 4. So samakan natrium di depan 4. Okay, so secara umum samaan ni adalah apabila unsur kumpulan 1 bertindak balas dengan oksigen, dapat logam oksida, formula kimianya adalah X2O dan seimbangkan. Okay, ni secara am. Jadi X itu kamu boleh gantikan tindak balas yang kedua tadi. Apabila tindak balas selesai kan, ada pecah putih, di dalam balang gas itu dia tambahkan air. Okey, jadi persamaan di situ adalah okay, hasil dia tadi adalah logam oksida. So logam oksida ataupun kalau kita biasa okey, dia buktikan di mana larutan itu menukarkan ketalik emas merah kepada biru, menunjukkan larutan alkali terhasil. Itu tindak balas yang kedua yang ditambahkan selepas tindak balas selesai, dapat pekerja putih, kemudian cikgu tu tambahkan air dalam balang gas. Okey, jadi persamaan kimianya, okey, kita ambil contoh daripada natrium oksida tadi. Okey, hasil yang terbentuk itu dia tindak balaskan pula dengan air. So dapat larutan alkali. Lagi sekali seperti tindak balas yang pertama tadi, larutan alkali bila sebut alkali mesti ada ion hidroksida. Okey, kamu gabungkan dengan ion natrium. Okey, so kita akan dapat sini larutan alkalinya adalah natrium hidroksida. Okey, then dah seimbang belum ya? Cuba tengok. Di depan Na ada 2, O pun ada 2, H ada 2. Jadi just samakan di belakang letak 2 NaOH. Jadi bilangan atom semua telah sama sebelah kiri dan sebelah kanan. So secara am persamaan kimianya adalah X2O yang balas dengan air menghasilkan larutan alkali. Okey, dan seimbangkan. So ini persamaan secara am. Okey, bab ni memang banyak sikit yang kamu kena baca, kamu kena ingat. Okey, dan kamu kena mahir menulis persamaan kimia. Alright? Yang nak ingat macam mana? Ingat yang dalam kotak merah ni secara umum ni hasil dia apa? Hasil dia apa? Okey, bila kamu tahu ini hasil dia apa? Okey, ion yang ada dalam larutan alkali tu kena ingatlah. Bila alkali mesti ada ion hidroksida. Macam ni logam oksida, ada ion oksida. Itu kena ingat. Alright? Okey, yang terakhir adalah tindak balas. Okey, lagi satu dari segi nyalaan kamu kena ingat ya. Nyalaan untuk litium tadi berwarna apa? Apa warna nyalaan litium? Tengok video je, lepas tu tak ingat. Litium nyalaan berwarna merah, natrium warna apa? Kuning. Kuning, dan kalium warna? Kalium warna? Oren. Ungu. Oh. Ada nyalaan orange. Okey, so warna nyalaan tu tolong ingatlah ya. Dan lagi sekali kamu lihat yang paling reaktif adalah kalium antara ketiga-tiga unsur. Kita lihat video seterusnya, tindak balas logam alkali dengan klorin. Yang ini tak ada audio ya. Sekejap. Okey, kamu lihat dalam balang gas itu gas klorin. Okay, gas klorin berwarna kuning kehijauan. Okey, ni Mak Saleh yang buat ya. Eksperimen ni, so dia tak gunakan sudu balang gas. Okay, yang pertama ni adalah litium. Lagi sekali kamu perhatikan warna nyalaan dan kereaktifan tindak balas.
Itu adalah lithium. Okay, lithium hasilkan nyalaan warna merah. Okay, kematiannya lithium terbakar dengan perlahan dan menghasilkan nyalaan merah ya. Sekarang adalah natrium ataupun sodium. Okey, seperti situ natrium terbakar terang dengan nyalaan kuning. Okey. Okey, dan terakhir ini adalah kalium. Kalium. Kalium terbakar sangat terang dengan nyalaan ungu. Okey, itu adalah pemerhatian bagi ketiga-tiga tindak balas. Okey, so secara umum tindak balas logam alkali dengan klorin. Okey, klorin mesti ditulis sebagai Cl2 kerana klorin wujud dalam bentuk molekul. Okey, nanti kita akan belajar next week, dia merupakan halogen. Okey, so apabila logam alkali bertindak balas dengan klorin, dia akan dapat logam klorida. So logam klorida ini lagi sekali merupakan pepejal putih juga, seperti logam oksida. Okey, contoh persamaan kimia. Okey, contoh persamaan kimianya adalah kita ambil natrium bertindak balas dengan klorin. Okay, bila sebut logam klorida, apa formula ion klorida? Ada orang ingat? Tak ingat lah tu. Cl minus. Okay, so gabungkan dengan ion natrium Na+. Jadi kita akan dapat NaCl. Okay, natrium klorida. Kalau kalium, kalium klorida. Lithium klorida. Okay, dan lagi sekali kita seimbangkan. Cl depan ada 2, di belakang ada 1. 1 dalam 2. Automatically Na dah jadi 2, so samakan di depan 2 Na. Okey, so logam klorida ini merupakan pepejal putih. Okey, jadi secara umum kalau kita nak tulis persamaan kimia, X bertindak balas dengan klorin, mesti Cl2 akan dapat logam klorida XCl. So seimbangkan. Ini secara am. So X tu boleh ganti dengan sembarang simbol unsur kumpulan 1. Okey, untuk ketiga-tiga tindak balas, ada nak tanya apa-apa? Ada soalan tak? Tak tahu nak tanya apa lah tu. So nanti tulis laporan. Okey, so pada bahagian pemerhatian kamu boleh rujuk kembali video kelas kita ni, ataupun video tu pun nanti cikgu masukkan dalam kelas, dalam grup. Okey? Dan soalan perbincangan di bawah tu pun semua kita telah bincangkan. Kalau ada masalah nanti boleh tanya cikgu ya. Okey, jadi kesimpulannya kita lihat. Okey, ini adalah persamaan kimia tadi cikgu dah bincangkan. Jadi sifat kimia bagi unsur-unsur kumpulan 1 adalah sama. Kenapa? Kerana mempunyai bilangan elektron subvalen yang sama, iaitu 1. So cikgu tak terangkan lagi yang atas ni ya, kita telah bincangkan. Okey, dari segi keaktifan pun tadi Alif telah terangkan. Ini cuba cikgu nak ulang lagi sekali. Okey, apabila menuruni kumpulan 1, keaktifan unsur semakin bertambah. Mengapa? Okey, poin yang penting yang ini ya. Bilangan petala semakin bertambah. Okay, apabila bilangan petala semakin bertambah, bermaksud saiz atom bertambah. Saiz atom itu biasanya macam jejari. Kita kira daripada nukleus ke petala paling luar. Jadi jejarinya makin bertambah apabila saiz bilangan petala bertambah. Sebab itu saiz atom semakin bertambah. Dan kita katakan elektron valence semakin jauh daripada nukleus atom. Okey, yang ambil bahagian dalam tindak balas adalah elektron valence. Sebab itu kita fokus kepada elektron valence. Elektron valence semakin jauh daripada nukleus, maka
tarikan nukleus terhadap elektron valence makin lemah. Okey, bila duduk lebih jauh, so tarikan makin lemah lah. Makin besar, makin lemah. Okey, oleh itu atom semakin mudah melepaskan elektron valence. Ingat ya, kumpulan satu mesti nak lepas elektron. Jadi kalau tarikan makin lemah, atom tu makin mudah lepas elektron. Semakin mudah melepaskan elektron, maka unsur itu semakin reaktif. Jadi bila untuk terangkan kereaktifan yang cikgu write ni, ini adalah poin pentingnya. Okay, size atom, kemudian kedudukan elektron valence dengan nukleus, dan tarikan nukleus terhadap elektron valence, dan kamu nyatakan atom semakin mudah melepaskan elektron. Okay, so kejap lagi kita akan buat latihan. Kamu akan bincang bersama-sama dalam kumpulan. Okay, ada nak tanya apa-apa tak? Sudah habis untuk kumpulan 1. Kita nak masuk latihan. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, untuk latihan ni cikgu tak nak kamu keluar buat di sendiri-sendiri. Kita akan buat dalam grup. Okey, macam mana nak masuk grup? Cuba tengok dekat chatting. Nampak tak? Cikgu bagi link untuk grup masing-masing. Cikgu dah bagi tahu korang grup mana kan? Sekejap cikgu lagi antari sekali ya. Semua orang dah tahu grup masing-masing kan? Cikgu dah bagi dalam grup Telegram. Atau nak tengok lagi sekali? Ada orang tak tahu grup mana? Okay, so semua orang pastikan kamu tahu grup dulu. Dah tengok ni ya? Dah tahu semua ya? Kamu grup 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dengan arahan betul-betul ya. So apa yang kamu perlu buat nanti sebelum masuk grup cikgu terangkan. Okay, ini adalah ujikan diri dalam buku teks muka surat 4.4. Cikgu nak kamu bincangkan jawapannya dalam grup selama cikgu bagi sampai 9.30 lah untuk kamu bincang. Sebenarnya senang je ni. Boleh ya? Bincang dalam grup. Okay, so nanti cikgu akan check setiap grup jangan tak bercakap. Bukannya bincang dekat chatting seperti kelas hari tu, kelas lain hari tu, dia bincang kat chatting. Kamu boleh buka mic masing-masing. Sama-sama kamu saja. Cikgu tak ada pun dalam tu, cikgu tutup mic. Cuma cikgu akan memantau saja, right? Okay. So sekarang kamu boleh keluar, bagaimana masuk grup tu? Kamu boleh keluar daripada yang utama ni. Yang keluar lagi. Masuk pada link dulu, baru keluar. Ini link grup masing-masing. Okay, kalau kumpulan 1, gunakan link kumpulan 1 lah. Masuk dan baru keluar yang utama. Nanti 9.30 masuk balik yang utama ni. Faham tak? Faham tak ni? Faham. Faham ya? Jangan salah masuk pula. Boleh masuk grup sekarang. Dan boleh leave yang grup ni, nanti yang utama ni, yang sekarang masuk 9.30. Cikgu bagi yang senarai balik tu. Senarai, sekejap ya, cikgu nak. Nampak ke? Okay, semua link semua boleh tengok sendiri ya. Yang lain okey ya? Sebenarnya Kumpulan Razik tadi siapa Ini kumpulan 4. Irfan memang tak ada Nasrul Danish, Razik, Safwan, Aina, Alia. Semua ni tak ada ke? Tak apalah. Tak, cikgu semua sama tidur. Sama. Okey, tak apa nak buat macam mana ni. Susah betul. Okey, tak apa. Kita teruskan je. Aktiviti kita hari ni sebenarnya dah nak habis dah. So kalau habis, memang akan habis awal tapi ada tugas yang cikgu akan bagi kamu ya. Yang habis awal tu boleh tidur balik. Okey, so kamu dah bincangkan. Okey tak buat aktiviti dalam kumpulan macam tadi? Selepas ni nanti kumpulan tu tetap cikgu tak nak ubah dah. So kalau dia kata buat aktiviti kumpulan, kamu tahu dah kumpulan berapa, masuk je di kumpulan masing-masing. Okey? Boleh ke? Sampai habis. Tak, maksudnya bila online nak buat aktiviti kumpulan, cikgu guna grup ni je lah. Mungkin tak? Malas lah nak tukar-tukar. Kak Bu pun dah stick, dah tahu awak kumpulan berapa. Okey, tanya kepada kumpulan 2 dan kumpulan 5 sebab antara 5 kumpulan ni, 2 kumpulan ni aktif. Cikgu dengar apa yang kamu bincang walaupun kamu tak sedar kan. Cikgu round sebenarnya. Tiba-tiba Razik ni keluar. Apa Safwan? Okey sekarang. Okey dah, kita bincang jawapan.
Okay, kumpulan mana nak tolong present. Hantar jawapan dan presentkan jawapan kamu. Tak apa kalau salah pun. Kumpulan mana yang volunteer? Saya dengan Razik kot. Kumpulan siapa? Yang muka tu. Mikael. Kau ni wah. Kurang cikgu orang lain cikgu. Kurang lain. Kumpulan kita Alah yang ambil lain. kumpulan aktif tadilah kumpulan 2. Mana kumpulan 2? Okay, kumpulan 2 salah seorang. Kan cikgu pick kat nama. Send jawapan dekat di buat cikgu. Dia kalau lagi okey plus 1 cikgu. Kenapa? Cepat. Apa tu? Saya punya Lambat tulisan ni cepat. susah untuk difahami lah. Kalau saya snap muka nampak. Susah. Jadi kumpulan awak siapa yang tulisan awak? Tak ada. Harus bagi lah. Tidak. 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 Yang mas dekat link board ni, review board. Siapa? Firdaus? lah. Frida cikgu. So Firda. Tidak kan lah. Kita orang Firda tu berbarai. Firda. Asal ada jawapan. Asal ada jawapan. Ini kali. Kita nak semak jawapan lah. Nak bincang jawapan pula. Dah buat latihan. Nak bagi hadiah payah. Macam mana? Firda hantar dekat mana? Dekat MyBeBoard ke nak hantar kat Telegram? Kat bot. Okay. Okay, yang lain dah buat latihan tadi. Okay, kita akan bincangkan jawapan. So, kumpulan apa ni? Kumpulan 2. Kumpulan 2 tolong present lah ya. Firda dah hantar, so wakil dia seorang present kan jawapan. Terangkan dekat kawan-kawan. Okay. Tak nak cikgu je cakap. Ni bincang soalan mau apa juga? Nanti Firda tak sampai lagi. Okay. Lambat ni, line bukan highway ni. Banyak roadblock. Kamu semua terlibat tak dengan PKPD? Kan dia tak terlibat dengan terlibat. Sama PKPD ke PKP ke, korang perlu apa kan, duduk rumah juga kan. Betul. Cikgu pun duduk rumah, tak pergi mana-mana. Pergi vaksin je hari tu sekali. Keluar. Pergi sekolah sekali. Okay. Korang vaksin lama lagi lah. Korang bukan umur 18. Yang dibagi form 5 dulu. Dah ada hantar belum? Tapi kita, Dah. Tak sampai lagi. tapi kita orang tapi saya dah daftar juga. Tak clear Safwan cakap apa. Tapi saya dah daftar juga. Firda, dah hantar belum? Alright, baru masuk. Sekejap cikgu ambil. Okey, kumpulan ni, kumpulan 2. Siapa boleh terangkan? Nombor 2. Siapa hantar pula ni? Siapa hantar? Gambar tak cukup. Oh, tak cukup. Oh, sama je gambarnya. Sama je Firda. Sekejap. Nombor 1 tak ada? Kejap. Cikgu salah ambil. Turun pula. Okey, dah dapat dah. Nombor 1 tak ada? Nombor Satu. 1.
Satu cakap je lah. Cakap je. Fida terangkan je. Dah nampak ya? Yang nombor 1, 2 contoh unsur kurang 1. Senang aja. Apa dia? Lithium. Kalium. Lithium dan natrium, lithium dan kalium, atau boleh ambil rubidia ke, kalsium, cesium, mana-mana. Okey, nombor 2. Okay, Fida terangkan lah. Takat lebur dan takat diri X adalah lebih tinggi. Diikuti oleh Y dan Z. Okey. Okay. Saiz atom Z lebih besar dan diikuti oleh Y dan Z. Okey, sekejap, stop Okey, cikgu nak betulkan sikit perbezaan ni dari segi saiz atom. Okey, saiz atom kita tahu ke bawah, Z paling besar. Okey, so lebih besar diikuti oleh Y dan X. Okey, betul yang ni. Okey, takat lebur, takat didih. Dari atas ke bawah menuju kumpulan, bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Takat lebur berkurang. Okey, takat lebur berkurang. Jadi kat sini kita betulkan takat lebur dan takat didih, siapa paling tinggi? X. Lebih tinggi diikuti oleh Y dan Z. Okey, betul lah. Very good. Okey. So, persamaan kimia cikgu terang check dulu ya. Persamaan kimia X bertindak balas dengan oksigen. Okay, X kumpulan 1. Apabila kumpulan 1 bertindak balas dengan oksigen, kita dapat apa? Nama hasilnya? Logam oksida. Logam oksida. So, logam oksida mesti X2O lah. So, guna saja simbol X kalau dia bagi X dalam exam Tak perlu ganti. Oh, X ni lithium. So, aku kena gantilah Li. Tak perlu. Ikut saja simbol yang diberi dalam soalan. Okay, so very good. Kumpulan ni bagus Okay, C X, Y, Z. Betul. Okay, kita lihat penerangannya. Ni belum dapat markah lagi. Kreatif logam satu bertambah dengan kumpulan. Okay, penerangan di sini. Saiz atom semakin bertambah. Okay, betul. Okay, electron valence semakin jauh daripada nukleus. Maka satu lagi apa tertinggal? Bila lebih jauh sebelum lebih mudah. Apa yang tertinggal? Tarikan. Tarikan antara nukleus Dengan elektron. dengan Electron elektron valence. valence. Semakin Lemah. okey. Barulah maka lebih mudah. Lebih mudah ni siapa? Sebut atom. Maka atom lebih mudah. Lebih mudah bagi atom. Okey, boleh. Macam ni. Atom lebih mudah mendermakan electron valence. Okey, very good. Kumpulan 2. Kumpulan lain macam mana? Sama tak jawapan? Lebih kurang. Okey, so thank you semua sebab terlibat. Lepas ni lebih aktif lah bila dah masuk kumpulan tu. Patutnya buka je lah kamera. Korang ni sama-sama korang kan? Cikgu tak ada pun. Cikgu ada tapi cikgu tak buka. Tak masuk betul-betul lah. Cikgu just dengar je. Okey. Okey, seterusnya ada soalan tak nak tanya? 9.47. Ada soalan tak nak tanya? Cikgu tambah. Tak ada. Sebelum bersurai, cikgu bagi satu contoh soalan perbandingan. Okay, bandingkan, tulis ya, bandingkan kereaktifan kalium dan natrium. Ini soalan biasa dalam exam. Okay, terangkan. Okay, macam mana jawab soalan ni? Tadi kamu terangkan kereaktifan secara umum. Saiz atom besar, lagi apa? Tarikan nukleus. Okay, sekarang bila soalan perbandingan. Okay, kamu bandingkan dulu. Cuba buat perbandingan. Siapa lebih reaktif? Kalium. Kalium. Kita boleh buat dalam point dalam exam. So, kita kata kalium lebih reaktif daripada natrium. Okay, dapat satu markah untuk perbandingan. Okey, dia nak terangkan macam mana? So, apa point dia? Mula-mula saiz atom kan? Tapi sekarang kamu tak boleh nak cakap saiz atom semakin besar apabila melalui kumpulan. Tak boleh kerana kat sini dia suruh perbandingan dua unsur. Jadi bentuk ayat tu mesti bentuk perbandingan. Jadi kita kata saiz atom, cikgu tulis simbol je lah ya. Saiz atom kalium lebih besar daripada
natrium. Ada exam penuh lah, ni nak cepat. Okay, so point ni masih sama. Saiz atom cuma guna perbandingan. Ada perkataan lebih. Okay, lepas point saiz atom apa tadi? Kedudukan Electron valence. jadi macam nak cakap ni. Elektron. Valence gallium. Okay. Bila kita cerita electron valence, mesti ada perkataan atom. Macam ni, atom kan? Electron valence atom gallium dengan nukleus Lebih jauh. lebih jauh. Tak perlu dah tak perlu buat daripada natrium. Nak tulis pun tak apa, tak buat pun tak apa. Sekali je tulis. Okay, sebab kat sini dah ada perkataan lebih, so kita tahu, pemirsa tahu, kamu bandingkan dengan natrium. Okay, ada perkataan perbandingan. Atau boleh kata, electron valence makin jauh dengan nukleus atom gallium. Okay, then tarikan. Tarikan nukleus Terhadap electron valence. atom. Bagi tahu dulu, atom siapa? Kita Atom refer pada gallium. terhadap Electron valence. electron valence apa? Semakin lemah. Boleh guna semakin lemah ke? Semakin tu kena ganti dengan lebih lemah. Sebab kita ingat kita bandingkan antara dua unsur. Itulah cara menjawab tapi poinnya sama. So last kali kita kata atom lebih mudah kan? So atom siapa? Atom gallium. Lebih mudah melepaskan elektron. Boleh ya? Ini teknik menjawab lah yang tadi secara umum. Kalau soalan kata terangkan secara umum. Kalau soalan suruh bandingkan antara dua unsur, kamu mesti jawab menggunakan ayat perbandingan. Ada perkataan lebih-lebih. Okay, fokus kepada yang lebih reaktif lah. Lebih mudah untuk terangkan. Okay. So itu saja kelas kita hari ini. Tapi sebelum bersurat, ini adalah tugasannya. Okay, so cikgu akan bagi kamu jawab ya. Ada masa lagi sebenarnya sampai 10.30 kan. So tugasannya adalah lepas ini cikgu akan bagi link Google Form. Dalam grup jawab quiz tu ada 10 soalan. Okay, dan yang ini 2 dengan 3 ni buat laporan lah. Ini hantar nanti naik sekolah. Tapi boleh je buat terus, jangan tangguh kerja. Okay, tulis laporan eksperimen 4.1. Dan dalam buku nota eksperimen tu hanya tulis keputusan, kesimpulan dan perbincangan. Ada masalah pun tanya cikgu ya. Okay, dan lengkapkan modul ni, muka surat 50-60 cikgu akan bagi soft copy-nya untuk kamu lengkapkan tempat-tempat kosong. Okey kelas, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okay, nanti cikgu masukkan nota ni semua dalam Boleh buku. ke? Okey. So kelas kita berakhir hari ni, berakhir sekarang tapi kelas online yang berakhir. Jadi kamu buat yang Google Form tu dulu ya. Dan nanti ada Mentimeter tu tolong bagi feedback. Okey. Alright. Saja kelas kita hari ini. Terima kasih cikgu. Thank you. Assalamualaikum. Teruskan kerja ya. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik ke?